Fitnah Ustaz PAS menjijikkan. Buat fitnah, kemudian mohon maaf. Buat lagi dan mohon maaf. Begitulah seterusnya sehinggalah Abang Jamil mampus sekadar memetik dialog filem klasik Madu 3. Rakyat Malaysia ketika ini mendesak agar kerajaan mengharamkan penggunaan nama Islam dalam daftar parti PAS. Ini kerana PAS dilihat mendidik hati mereka dengan fitnah yang tidak berkesudahan. Malah kali ini fitnah untuk memecah belahkan orang Melayu dan ia menjijikkan. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri, Adun dari PAS Perak malam tadi memohon maaf secara terbuka selepas membuat hantaran kononnya wakil rakyat DAP, Teresa Kok dilantik sebagai pengerusi Felda. Adun Kubu Gajah, Khalil Yahya malah memberitahu bahawa hantarannya sebelum itu adalah daripada pihak pentadbir akaun media sosialnya. Permohonan maaf secara terbuka. Posting tadi bukanlah dari pihak YB Adun tetapi admin yang mengelola page. Tulisnya ringkas seperti yang dilakukan oleh pihak Perikatan Nasional setelah seronok menyebarkan fitnah. Dalam masa sama, beliau turut berkongsikan pautan kenyataan balas Felda berhubung dakwaan pelantikan pengerusi baharu itu. Terdahulu, Khalil 44 tahun berkata, beliau dimaklumkan bahawa pengerusi Felda telah ditukar kepada Teresa menggantikan Tan Sri Idris Yusof. Di kawasan Dun Kubu Gajah, tempat saya ada Felda hijau. Ramai sahabat dan kawan saya anak jati Felda tinggal di situ. Ada juga yang tinggal di luar kawasan. Katanya sebelum diakhiri dengan ucapan selamat berkhidmat. Wakil rakyat PAS berkenaan juga memuat naik poster ucapan tahniah atas pelantikan Teresa itu. Pemegang ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar Mesir itu turut berkongsikan surat pembatalan sebagai pengerusi Felda kepada Idris yang ditandatangani oleh Perdana Menteri. Bagaimanapun, Semakan Jom Channel mendapati hantaran tersebut telah dipadam dari akaun rasmi pemimpin Perikatan Nasional itu. Sebagai respon, semalam Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menafikan terdapat sebarang pelantikan baharu bagi jawatan pengerusi yang kosong berkuat kuasa 30 Jun ini. Tiada sebarang pengumuman rasmi berkenaan pelantikan pengerusi Felda yang baharu sehingga hari ini 22 Jun 2023. Sebaran poster adalah tidak berkaitan, katanya dalam kenyataan ringkas. Kenyataan itu dibuat menerusi Facebook Felda susulan tersebar poster mendakwa naib pengerusi DAP Kebangsaan Teresa Kok telah dilantik sebagai pengerusi yang baharu. Sejak pagi semalam, poster ucapan tahniah kepada Teresa yang juga ahli Parlimen Seputih disebarkan di media sosial termasuk di WhatsApp. Jawatan pengerusi Felda kosong selepas penyandangnya Tan Sri Idris Yusof mengesahkan pengunduran beliau daripada jawatan berkenaan berkuat kuasa 30 Jun ini. Menerusi laman Facebooknya, bekas Menteri Pendidikan Tinggi itu menjelaskan beliau menerima keputusan daripada pejabat Perdana Menteri bagi memberi laluan kepada lantikan pengganti baharu. Idris dalam kenyataannya berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi peluang kepadanya menjawat jawatan berkenaan. Idris dilantik sebagai pengerusi Felda dan pengerusi lembaga pengarah agensi itu berkuat kuasa 1 Mei 2020. Bagaimanapun, pengganti beliau bagi jawatan pengerusi Felda masih belum diumumkan. Jadi, apa tujuan pihak PAS dan Perikatan Nasional mencipta fitnah jahat ini dengan memainkan isu kononnya Teresa Kok dilantik sebagai pengerusi Felda? Apa tujuan dan motif mereka kecuali membangkitkan kemarahan peneroka yang semuanya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam? Fitnah ini dibuat bertujuan untuk gambarkan seolah-olah kerajaan perpaduan telah menyerahkan pengurusan Felda kepada seorang pemimpin Cina DAP. Jom China tidak faham dengan geng walaun. Jadi pembangkang sepatutnya melaksanakan sema imbang kepada kerajaan. Bicara tentang solusi kepada masalah ekonomi yang sedang melanda, bercakap tentang dasar dan polisi. Tidakkah kalian berminat untuk kemukakan idea yang lebih baik daripada apa yang kerajaan laksanakan sekarang? Tapi apa yang kita nampak hari ini, pembangkang lebih gemar memainkan politik fitnah, sentimen agama dan bangsa untuk meraih sokongan. Ia memalukan dan menjijikkan. Senang cerita, pembangkang hari ini adalah pembangkang yang langsung tidak ada kualiti dan terdesak. Kepada penyebar fitnah, Ustaz Khalil Yahya, cukupkah sekadar Ustaz memohon maaf dan menyalahkan admin page setelah fitnah tersebar? Di mana tanggungjawab Ustaz dengan membawa gelaran graduan Universiti Al-Azhar? Kenapa tidak tabayun terlebih dahulu? Jangan main tibai sahaja, kemudian padam setelah ianya tersebar. Ustaz tentu lebih tahu tentang pencatat amal. Rasa segan pula bila kami yang dilabel jahil menegur Ustaz dan para ulama tentang dosa fitnah. Kepada Wan Ahmad Fahisal, adakah ini penafian yang anda ingin berikan tentang penunggang agama yang dilabelkan kepada Perikatan Nasional? Rakyat Malaysia, ayuh tolak kaki fitnah, tolak penunggang agama, tolak politik perkuda bangsa dan tolak Perikatan Nasional.